Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar variance overhead. Okay? Variance overhead berubah dan variance overhead tetap. Kita akan belajar melalui soalan ni lah. Soalan ni ialah daripada buku teks ACE overhead, soalan nombor 16 bab 7. Kita teruskan. Perkilangan pasir ungu yang menggunakan sistem pengeposan piawai telah menganggarkan kemudahan perkilangan untuk operasi mereka adalah sebanyak 800,000 jam mesin bagi tahun 2014. Okay. Anggaran jumlah overhead, okey, kat sini soalan ni ada salah sikit. Dia bukan anggaran jumlah overhead tetap. Dia ialah anggaran jumlah overhead saja. Maknanya keseluruhan overhead termasuk overhead berubah dan overhead tetap dibelanjawankan pula adalah RM2 juta. Okay. Kadar overhead berubah piawai dianggarkan sebanyak RM2 sejam mesin atau RM6 seunit. Okay, kat sini kita boleh dapat tahu berapa jam mesin untuk berapa jam mesin piawai untuk overhead berubah ni. Jadi kita tengok satu jam RM2, maknanya dia adalah 3 jam mesin. Kita bahagi je lah. Mesin pada RM2. Okay. So, RM2 kita akan dapat RM6 seunit lah. Okay. Kemungkinan kita ada perlu untuk gunakan 3 jam ni. Okay. Data sebenar bagi tahun 2014 adalah seperti berikut. Unit siap, jam mesin sebenar, overhead sebenar, overhead tetap diserap. Hitung variance berikut dan nyatakan sama ada setiap variance itu memuaskan atau tidak memuaskan. Okey. Variance perbelanjaan overhead berubah. Kat sini pun saya rasa ada kesilapan. Dia sepatutnya bukan overhead tetap diserap. Overhead tetap diserap adalah berdasarkan kepada jam mesin. Nanti saya akan terangkan. Ini sebenarnya ialah overhead tetap sebenar. Semua ni adalah amount sebenar. Okay. Kita teruskan. Kita akan belajar. Kita akan buat variance lah. Soalan ni minta variance perbelanjaan overhead berubah, variance kecekapan overhead berubah, sama juga perbelanjaan dan volume untuk overhead tetap. Kita akan buat A dengan B dulu. Variance overhead berubah. First kali kita dapatkan overhead berubah sebenar. Overhead berubah sebenar ada diberikan kat sini 1,715,000. Okay. 1,715,000. Okay. Seterusnya kita kena kira overhead berubah piawai. Overhead berubah piawai maksudnya pada unit yang disiapkan ni 260,000 ni, berapa overhead berubah yang kita expect lah, yang kita harapkan. Kalau 260,000 unit kita buat, berapa sepatutnya jam mesin yang digunakan dan berapa kadar jam mesin yang sepatutnya di-charge, jadi berapa amount dia. Piawai itu yang ditetapkan standard dia. Okay? Dekat sini kita dah tahu setiap satu unit akan gunakan 3 jam mesin pada harga RM2 sejam. Jadi kalau kita buat 260,000 unit, kita kena ambil 260,000 unit ni, setiap satu unit kali dengan 3 jam dan setiap satu jam tu kali dengan RM2. Okay? Jadi berapa nombor? 260,000. 260,000 unit kali dengan 3 jam kali dengan, saya tunjukkan sikit, kali dengan RM2. Itu awak akan dapat 290, 1, 2, 3,
1,560,000. Boleh juga kali sebab soalan ni dah bagi tahu satu unit 6 ringgit kan. Jadi boleh juga ambil 260,000. Amount ni 260,000 ni kali 6 terus. Dan dapat juga sama 1,560,000. Sekarang sepatutnya yang kita harapkan, yang sepatutnya berlaku ialah overhead berubah 1,560,000. Tapi bila dah akhir tahun kita kira sebenarnya overhead berubah yang dichargekan ialah 1,715,000. Maknanya ada variance. Variance dia ialah variance yang tidak memuaskan. Sebab apa dia tidak memuaskan? Sebab kos yang sebenar adalah lebih tinggi daripada kos yang standard, kos yang kita anggarkan. Okay. Jadi berapa variance tidak memuaskannya? Kita kira 1,715 tolak 1,560 sebanyak 155,000. 155,000 tidak memuaskan. Bila ada variance tidak memuaskan, kita tahu ada masalah dekat sini. Sama ada variance memuaskan atau tidak memuaskan, kita tahu ada sesuatu yang berlaku yang tidak kita jangkakan. Jadi apa perkara yang berlaku? Dekat mana berlaku silap ni? Siapa yang perlu kita persoalkan? Okey, tiap penulisan perlu tahu. Jadi kita kena tahu variance ni berlaku ada dua sebab. Satu, disebabkan oleh perbelanjaan. Maknanya yang sepatutnya kena bayar RM2 sejam tu mungkin jadi RM3, mungkin jadi RM4 atau apa-apa yang berlaku lah. Ataupun kecekapan. Kecekapan ni contoh sepatutnya setiap satu unit ni kena guna 3 jam. Mungkin ada berlaku kesilapan kat situ. Mungkin setiap satu unit tu di-charge sehingga 4 jam atau 3 jam. Maknanya benda yang boleh disiapkan dalam masa 3 jam setiap unit dia jadi lagi lambat kerana kurang kecekapan. Mungkin ada dua perkara yang boleh berlaku. Jadi kita nak tahu kita nak tahu dekat mana masalah dia. Sebab tu soalan pun tanya variance perbelanjaan dan variance kecekapan. Jadi kita akan untuk buat variance untuk pecahkan dua ni, kita perlu tahu 3 amount. Okey? 3 amount yang kita perlu tahu. First kali ialah overhead berubah sebenar. Okay. Lepas tu kita nak tahu overhead berubah diserap. Okay. Overhead ni kita charge melalui jam diserap lah. Itu kadar diserap. Okay. Berapa yang kita serap. Okay. Lagi satu ialah overhead berubah piawai. Overhead berubah piawai ni ialah overhead yang sepatutnya kita serap lah. Yang sepatutnya berlaku. Okay. Jadi overhead berubah sebenarnya kita dah tahu 1,715. Overhead berubah piawai pun kita dah kira ni 1,560. Sekarang kita nak kira overhead berubah diserap. Overhead berubah diserap ialah jam sebenar, ni formula dia, kali dengan kadar overhead lah. Kadar overhead. Jam sebenar, dekat sini kita nampak dekat soalan ditulis jam mesin sebenar yang digunakan ialah 770,000. 770,000 jam kali dengan kadar overhead ni ialah RM2 kan. Jawapan ni saya ke bawahkan sikit. Saya akan buat perbandingan itu. Okay. Jadi, kita ambil 770,000 kali dengan RM2. Kita akan dapat
1,540. Ini 3 amount yang kita perlu tahu. Daripada 3 amount yang kita dapat ni, kita boleh kira variance lah. Dekat sini, variance yang pertama ialah variance perbelanjaan. Okay. Variance perbelanjaan ialah perbezaan antara variance berubah sebenar dan variance berubah diserap. Okay. Perbezaan yang pertama ialah variance overhead sebenar kita tolak dengan variance overhead diserap. Okay. Tengok dekat sini, yang berlaku sebenar ialah 1,715,000. Okay. 1,715,000. Tapi diserap, kita serap hanya 1,540,000. Okay. Kita serap 1,540,000. Jadi variance yang sebenar jauh lagi tinggi daripada yang diserap. Maksudnya variance yang berlaku dekat sini ialah variance tidak memuaskan. Saya tulis dulu juga 1,715,000 tolak dengan 1,540,000. Kita tahu variance dia ialah tidak memuaskan. Sebab apa dia tidak memuaskan? Kos yang sebenar jauh lagi tinggi daripada kos yang diserap. Kita 540. Kita dapat variance tidak memuaskan sebanyak 175,000. Okey, 175,000 tidak memuaskan. Seterusnya kita kira variance percekapan. Berapa cekap pekerja ataupun unit yang dikeluarkan ni berlakulah pada tahun 2014. Okay. Yang sepatutnya berlaku ialah 1,560,000. 1,560,000. Okey, tapi yang diserap ialah 1,540,000. Maknanya ialah variance ialah baguslah. Apa yang kita serap ni lagi kurang daripada apa yang sepatutnya. Kita boleh juga nampak dekat sini, kalau kita nak tengok melalui jam, pada 260,000 unit ni, kali dengan setiap satu unit kita akan charge 3 jam kan. Sepatutnya kita guna 780,000. 260,000 ni kalau kita kali 3, kita akan dapat 780,000 jam. Tapi yang digunakan, jam yang digunakan yang sebenar ialah 770,000 jam sahaja. Maknanya kita gunakan lebih sikit daripada apa yang kita anggar. Maksudnya ini ialah variance yang memuaskan. Okey. Kalau tengok daripada amount pun kita tahu yang kita tetapkan, yang kita tetapkan ialah 1,000 yang kita expect 1,560,000. Tapi yang kita serap hanya 1,540,000. Jadi variance memuaskan sebanyak 20,000. Ya. 20,000 memuaskan. Kalau kita campur kedua-dua variance ni, 175,000 tidak memuaskan, campur memuaskan sebanyak 20,000, iaitu negatif 175, 1, 2, 3. Yang tidak memuaskan saya tak letak negatif, campur 20, 1, 2. Yalah, kita dapat total sebanyak 155,000 tidak memuaskan. Okay. Mau ni
adalah sama dengan yang kita kira tadi. 155,000 jumlah variance. Jadi saya cakap jumlah variance 155,000 ni ada masalah, mungkin ada masalah dekat perbelanjaan, mungkin ada masalah dekat kecakapan kan. Okay. Jadi apa yang kita nampak ialah masalah ialah pada perbelanjaan. Masalah ialah pada perbelanjaan. Pada kecakapan nampaknya lagi bagus lah. Tak ada apa-apa masalah. Kita dapat variance yang memuaskan. Jadi kalau nak buat penambahbaikan, kita kena buat penambahbaikan pada bahagian perbelanjaan. Okay. Dan kita juga boleh cari kenapa ada menggunakan jam yang lebih sikit daripada yang kita tetapkan. Mungkin kita perlu juga buat revision balik terhadap piawai kita. Mungkin kita bagi jam yang terlalu tinggi untuk menyiapkan sesuatu barang. Okay. Kita sambung, kita teruskan dengan, jadi ini jawapan nombor, jawapan A, ini jawapan B. Seterusnya C dengan D. Kita buat variance overhead tetap. Okay. Variance overhead tetap ni, first kali kita buat perbandingan. Okay, nanti dalam soalan, benda ni tak wajib untuk buat. Benda ni tak wajib untuk buat. Kecuali kalau dia minta variance overhead keseluruhan. Kalau dia minta pun variance overhead keseluruhan, amount ni tak perlu buat sebab kita boleh tambah je dekat sini. Ini adalah untuk semakkan. Ini adalah untuk semakkan. Tapi bila kita buat, bagus juga sebab amount dia ni adalah kita akan letak dekat sini dan amount berubah piawai kita akan letak dekat sini. Kiraan ni kita tetap akan buat. Jadi bila kita buat kiraan, baik kita tulislah. Untuk meningkatkan pemahaman, saya rasa lagi bagus kita buat macam tu. Jadi first kali kita akan dapatkan overhead tetap sebenar. Okay. Lepas tu kita akan dapatkan overhead tetap dibelanjawankan. Okey, dekat sini kita boleh nampak untuk overhead tetap, kita tak panggil overhead tetap piawai. Kalau dekat overhead berubah, kita panggil overhead berubah piawai kan. Okey, bila kita gunakan piawai, kita akan kira berdasarkan produksi sebenar. Contoh ni produksi dia ialah 260,000 yang sebenar. Okey, sebab overhead berubah, dia bergantung pada produksi. Kalau produksi meningkat, overhead berubah akan meningkat. Kalau produksi menurun, overhead berubah sepatutnya menurun. Okay? Tapi overhead tetap bukan macam tu. Pada satu-satu julat produksi tu, overhead tetap adalah sama. Tak kira berapa. Tak kira kalau katakan yang ini buat 260,000, kalau nanti dia buat 270,000 atau 230,000 atau 220,000, overhead dia sepatutnya tak ada perubahan. Overhead tetaplah maksud saya. Jadi kita tengok dekat sini kita kan. First kali overhead tetap sebenar. Kita ambil dekat soalan yang ini yang saya cakap overhead tetap sebenar. Ialah 339,000. Tulis kat sini 393,000. 93. Overhead tetap yang dibelanjawankan. Okay, dekat mana kita nak cari overhead tetap yang dibelanjawankan? Dekat sini dia tak bagi tahu kan. Ini. Dia tulis kat sini anggaran jumlah overhead. Dia tulis kat soalan ni anggaran jumlah overhead tetap dibelanjawankan. Sebenarnya salah anggaran jumlah overhead. Kalau kita tengok pun takkanlah dibelanjawankan 2 juta tapi yang sebenar hanya 393, terlalu jauh. Jadi apa yang berlaku ni, ini adalah overhead campuran. Okay, jadi kita kena dapatkan overhead tetap. Okey, sekarang kita kena kira overhead tetap yang dibelanjawankan. Okay, overhead tetap yang dibelanjawankan ialah kalau kita tengok dekat sini, dia tulis anggaran jumlah overhead adalah 2 juta. Okay, jadi daripada 2 juta ni, daripada amount 2 juta ni, ada overhead berubah
ada overhead. Okey. Jadi overhead berubah berapa? Tadi kata anggaran aktiviti ialah 800 jam. 800,000 jam. Okey. Untuk overhead berubah setiap 1 jam ialah RM2. Okey. Jadi overhead berubah kita boleh kira dengan mudah 800 jam, 800,000 jam kali dengan RM2 kita akan dapat RM1,600,000. Okey. Untuk overhead tetap ialah baki dia RM400,000. Okay. Daripada jumlah overhead sebanyak 2 juta ni, amount overhead berubah ialah 1,600,000. Amount overhead tetap yang dibelanjawankan ialah 400,000. Okey. Saya alihkan ni sikit dekat sini. Boleh tulis dekat sini ialah 400. Okey. Sekarang kita tengok, kita buat perbandingan. Yang kita belanjawankan, yang kita anggarkan overhead tetap ialah 400,000. Tapi yang sebenar ialah 393,000. Ada variance kat sini, tapi ini berita baiklah, variance dia ialah memuaskan. Sebab overhead sebenar adalah lebih rendah. Apa yang kita perlu bayar yang sebenar adalah lebih rendah daripada apa yang kita anggarkan. Sebanyak berapa ni? 400 tolak 393, RM7,000 memuaskan. Okay. Daripada 7,000 ni macam mana, kat mana, siapa yang buat bagus, dekat bahagian mana yang menyebabkan variance yang lebih baik ni. Okey. Apa perubahan, apa perbezaan dia dengan apa yang kita anggarkan, kita kena tengok. Okey, itu macam biasa ada variance perbelanjaan. Ada dua belanjaan. Dan lagi satu bukan variance kecekapan, sebab overhead tetap adalah sama, tidak kira pada apa-apa julat produksi. Okey, variance yang berlaku lagi satu ialah variance volume. Maknanya volume di mana kita kira untuk overhead tetap ni, iaitu volume yang kita anggarkan sebanyak 800,000 jam ni, ada kekurangan lah dekat situ. Kekurangan atau terlebih lah. Bukan terlebih lah, maknanya ada produksi, peningkatan pada produksi atau pengurangan produksi. Jadi untuk kira kedua-dua variance ni, macam tadi juga kita perlukan 3 amount, iaitu first kali ialah overhead tetap sebenar. Kedua ialah overhead tetap diserap. Yang ketiga ialah overhead yang dibelanjawankan atau dianggarkan. Jadi overhead tetap sebenar kita taruh dekat sini 393. Okey, overhead tetap dibelanjawankan pun kita tahu 400. Okey. Overhead tetap diserap. Berapa overhead tetap yang diserap? Yang itu kita tak tahu. Okey, kita kena kira. Okey. Cara kira dia ialah first kali kita kena tahu kadar serapan. Saya tulis dekat sini juga lah supaya tahu. Overhead tetap diserap ialah bila kita serap overhead ialah berdasarkan kepada jam sebenar kali dengan kadar overhead, betul? Okey.
dalam soalan tak diberikan kadar overhead tetap. Apa yang kita ada hanyalah kadar overhead berubah. Kita ada kadar overhead berubah. Jadi kadar overhead tetap kita kena kira. Macam mana kita nak kira kadar overhead? First sekali, kadar overhead adalah belanja dianggap. Berapa belanja yang kita anggap, kita bahagi dengan aktiviti dianggap. Betul? Ini kita belajar dalam bab 2 saya rasa. Okey. Untuk dapatkan kadar serapan overhead. Jadi belanja dianggap, kita dah kira dekat sini tadi, untuk overhead tetap ialah 400,000. Okey. 400,000 kita bahagi dengan kadar overhead ni ialah 800,000 jam. Kita akan dapat .5 per jam. Ini kadar overhead tetap. Okey. Jadi kita patah balik kepada formula untuk dapatkan overhead tetap diserap. Sebab kita punya objektif sekarang ialah nak tahu overhead tetap diserap ni berapa. Jadi pergi kepada overhead tetap diserap overhead ni ialah jam sebenar. Jam sebenar ialah berapa jam sebenar? 770,000. Okey. 770,000 kali dengan kadar overhead ialah 0.5. Kita akan dapat RM385,000. Saya bawakan benda ni turun sekali untuk buat perbandingan. Sebelum tu saya nak terangkan kat soalan tadi saya bagi tahu sini ada salah ya, dia bagi overhead tetap sebanyak 393,000. Benda ni tak mungkin berlaku, takkan berlaku, salah sebab overhead diserap adalah berdasarkan kepada produksi. Setiap 1 jam produksi, syarikat akan serap overhead pada kadar yang ditentukan. Okay? Jadi amount tu tak boleh amount yang tidak ada kena-mengena dengan serapan. Kalau kita dengan kadar serapan. Okey. Jadi kadar serapan dan jam sebenar. Okey. Dan dekat soalan ni juga sama juga, semua item lain diberi ialah data, even dekat tajuk dibagi data sebenar. Okey. Jadi logical conclusion dia ialah soalan ni tersilap lah, mungkin ada typo ke apa. Overhead tetap yang diberi ni ialah overhead tetap sebenar. Jadi sekarang kita buat perbandingan perbelanjaan. Okay. Perbandingan antara overhead tetap sebenar dengan overhead tetap diserap. Sama juga tadi dekat overhead berubah ni, overhead berubah sebenar dan overhead berubah diserap adalah variance perbelanjaan. Okey. Yang ini juga ialah variance perbelanjaan. Saya tulis dekat sini variance. Variance perbelanjaan ialah 393,000 tolak 385,000. Okey. Tengok yang sepatutnya ialah yang diserap, bukan yang sepatutnya yang diserap ialah 385,000. Tapi yang sebenar adalah 393,000. Maknanya kos sebenar lagi tinggi. Dia adalah variance tidak memuaskan. Berapa tidak memuaskan? 393 tolak 8,000 tidak memuaskan. Okey, seterusnya ialah variance volume. Okey, variance volume yang dibelanjawankan 400,000. Okey, yang kita anggar pada awalnya 400,000. Tapi kita serap 385,000. Maknanya ada
ada variance. Variance dia ialah variance yang memuaskan. Sebab apa yang kita anggap adalah lebih tinggi, apa yang kita serap adalah lebih rendah daripada apa yang kita anggap. Maknanya kos kita anggap berkurang lah. Okey. Jadi variance dia ialah memuaskan. Sebanyak 15,000. Okey. 15,000 memuaskan. Okey. Daripada dua amount ni, kalau kita tambah variance perbelanjaan campur variance volume, okey, 8,000 tidak memuaskan campur dengan 15,000 memuaskan, kita akan dapat variance 7,000 memuaskan. Ini adalah hasil daripada variance yang kita kira tadi. Variance yang kita kira ni 7,000 memuaskan. Sama ni. Daripada mana datang 7,000 memuaskan ni? Okey, kita boleh cakap betul, bagus sangat variance volume ni. Maknanya apa yang kita anggar akan berlaku, dia lebih daripada tu dia berlaku. Tapi variance perbelanjaan ni ada masalah sikit. Ada masalah sebanyak 8,000. Jadi walaupun variance yang jumlah variance yang kita nampak memuaskan, kita tetap kena buat analisis lebih detail untuk tahu betul ke setiap bahagian perbelanjaan, bahagian kecekapan, bahagian volume semua variance dia memuaskan ke ataupun ada masalah. Okey, sebab tu kita pecahkan kepada variance volume dan variance perbelanjaan untuk overhead tetap. Untuk overhead berubah, kita kira variance kecekapan dan perbelanjaan. Okey, itu saja. Okey, ada soalan dua ni. Sediakan catatan jurnal untuk memasukkan. Okey, kita cuba buat catatan jurnal. Untuk buat soalan sediakan catatan jurnal ya, soalan nombor 2 ni, kita buat jurnal dulu. Catatan jurnal ni ialah kita rekod transaksi macam diary. Apa yang berlaku, itu yang kita rekod pada masalah tu. Jadi, butiran. First kali kita tengok overhead berubah. Okay. Overhead berubah. Bila kita nak masukkan overhead berubah dalam catatan jurnal, kita akan masukkan kepada akaun kerja dalam proses. Okay. Kerja dalam proses. Kerja dalam proses ialah bila kita masukkan kerja amount dalam kerja dalam proses, dia adalah amount yang kita anggap kita dah pernah tentukan berapa amount yang kita rasa untuk buat 260,000 unit ni, berapa jam overhead dan berapa kadar overhead. Okey, dia adalah harga piawai, perbelanjaan piawai. Untuk akan kerja dalam proses, bila kita debit, kita akan masukkan amount piawai. Dekat sini amount piawai dia ialah 1,560,000. Kita dah kira. Sebab tu kalau kita kira 3 unit ni, kita boleh gunakan untuk semua benda ya. Ini yang dia. Overhead berubah piawai. Okey. Lepas tu kita akan kreditkan akaun overhead belum bayar. Kurangkan tempat sikit. Saya sediakan tempat sikit. Saya tulis overhead, akaun overhead belum
belum bayar. Atau akaun kawalan overhead pun boleh. Okay. Overhead belum bayar ni ialah hutang kita. Okay. Hutang ni ialah amount yang sebenar. Jadi amount yang sebenar yang sepatutnya overhead kita bayar ialah 1,715,000. Okay. 1,715,000. 1,715,000. Sepatutnya amount debit dan amount credit kena sama. Kenapa tak sama? Okay. Yang tak sama ni adalah disebabkan ada variance. Ada dua variance. Variance perbelanjaan dan variance kecepatan. Okay. Tengok kat sini, tengok balik kat sini. Variance perbelanjaan dia ialah 175,000 tidak memuaskan. Okay. Bila tidak memuaskan maksudnya ialah amount yang sepatutnya kita tulis tu adalah sepatutnya lebih tinggi lah. Amount yang kita tulis tu kurang. Amount yang kita rekodkan dalam akaun kerja ni, akaun kerja dalam proses adalah kurang. Jadi kita kena tambah balik. Bila kita kena tambah balik, kita tulis kat bahagian debit sebab ni adalah akaun belanja. Belanja bila dah terkurang, kita kena tambah balik. Berapa amount tadi? 170. Okey, seterusnya. Variance kecekapan adalah 20,000 memuaskan. Memuaskan maknanya kita dah terlebih charge lah. Amount yang kita charge adalah lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi bila dah terlebih charge, kita kena keluarkan. Keluarkan, kita letak kredit 20,000. Okay. Record. Variance. Kita boleh semak sama ada kerja kita betul ke tak. Pastikan kedua-dua tempat tu amount dia tally 1,500. Okey, tally ya. Seterusnya kita buat account untuk overhead tetap. Sama juga, kita masuk dalam account kerja dalam proses. Satu account overhead tetap belum bayar. Account kerja dalam proses ialah account yang dianggar atau pratentu. Overhead tetap pratentu yang dibelanjawankan 400,000. Tulis kat sini 400,000. Akaun hutang kita kena tulis yang sebenar. Yang sebenar ialah, yang tetap sebenar ialah yang ini ya, 393,000. 393,000. Okay. Apa yang menyebabkan masalah tak tally ni? Dia ada variance. Variance perbelanjaan dan variance kecekapan. Okey, variance perbelanjaan adalah 8,000. Variance perbelanjaan adalah 8,000 tidak memuaskan. Tidak memuaskan maknanya apa yang kita rekod dalam akaun kerja dalam proses ni terkurang daripada yang sebenar. Jadi bila kurang, kita kena tambah balik. Tambah balik letak dekat debit. Okay. Kemudian variance volume. Variance volume ialah 15,000 memuaskan. Memuaskan maksud dia apa yang kita tulis dalam akaun kerja dalam proses adalah terlebih daripada sepatutnya. Bila terlebih, kita kena
keluarkan balik sebanyak 15,000. Okay. Merekod varians perbelanjaan dan volume overhead tetap. Okay. Kira balik, tengok tally tetap. Okay. Tambah 80, tolak 15, dapat 100, tambah 80, tolak 15, 393,000 dapat. Okey. Itu saja. Ada lagi tak soalan? A 1 dan 2 saja. Okey, pastikan jawapan awak letak ini isi ini ialah